bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Telah berkata oleh musannif Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, ia kata pada kitabnya yang bernama At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Dia kata begini, faidatun, ini suatu faedah. Dalam faedah ini ia nak menjagakan bahawa tadbir, mengaturkan urusan pekerjaan dunia itu, nak menyatakan bahawa ada kalanya yang dikeji celah dan ada kalanya yang dipuji dan mulia. Dengan katanya, ketahui olehmu wahai mukhatab, seorang yang ditujukan, ataupun mu situ mana ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, wahai orang yang mungkin dapat tahu, ketahuilah bahawa segala asya, jamak daripada perkata syai', wa huwa ala kulli syai'in qadir, syai' asya, bahawa segala asya, yakni segala perkara itu sungguhnya dicela dan dipuji akan dia, akan segala asya ataupun segala perkara itu dicela dan dipuji dengan sebab barang. Maksud barang yakni musabbab, yang membawa ia, dengan sebab barang yang membawa ia kepadanya.
ia nak lahir kata ini dipuji ke, ini dicela ke, itu tengok di musabbab dia. Dengan sebab barang ni musabbab yang membawa ia kepadanya, kepada barang musabbab tu. Tak kala itu maka tadbir yang dicela itu ialah barang tadbir mengatur yang menggunala. Genala ia akan engkau daripada Allah, daripada mengingati Allah, dan menghampa ia akan engkau daripada berdiri menunaikan dengan khidmat taat akan Allah. Itu hak yang dicela. Dan menghalang ia, atas pada kata menghampa ataupun atas pada umi lagi, atas pada menggenala, iaitu barang tadbir yang menghalang ia akan engkau daripada muamalah akan Allah. Ya muamalah, mana kata beramal, bermuamalah, boleh juga kita panggil kalau sama-sama kita muamalah ni bergaul. Bermuamalah, bekerja bersekali, berkongsi, itu kalau sama-sama kita. Tapi bila dengan Allah, dalam arti kata hubungan rohani, hubungan hati dah, mendekati hati kepada Allah. Jadi mengatur hak yang tiada yang menghalang akan engkau daripada muamalah akan Allah. Itu orang yang kata dicela. Dan tadbir yang dipuji itu ialah barang tadbir yang tiada ia seperti demikian itu. Tak seperti itu. Mana seperti itu? Seperti barang yang menggenalakan daripada Allah, menghampakan daripada berdiri menunaikan dengan khidmat taatkan Allah. Apa barang yang tak seperti itu? Bayan daripada barang tadbir yang membawa ia, barang tadbir itu membawa akan engkau kepada hampir daripada Allah. Yang ini hampir maknawi. Dia hampir ni dia panggil hampir hissi, hampir maknawi. Hampir hissi ni macam kita sama-sama ni lah. Hampir dekat. Kita duduk dekat ni panggil dekat, mana dekat pada tempat. Adapun Allah Maha Suci daripada zatnya berjirim, Maha Suci daripada berjisim. Bila Maha Suci daripada jirim jisim, Maha Suci daripada berjihad dan bertempat. Manakala Maha Suci daripada berjihad dan tempat, apabila sebut hampir, hampir maknawi. Bila orang hati selalu ingat Allah, bila hati tak lalai daripada Allah, dipanggil kata orang itu hampir daripada Allah. Bila orang tu banyak lupakan Allah, apalagi tak percaya adanya Allah, itu jauh daripada Allah. Itu dia. Yang kita pun selalu bercakap, apa yang kata jauh pada apa dia? Dari mata, tapi dekat dari hati. Ada cakap itu kan, jauh dari mata tapi dekat di hati. Itu ayat kata dia hampir maknawi. Demikianlah Allah zat yang maha suci daripada berjirim berjisim, maha suci daripada bertempat dia berjihad. Manakala sebut Allah hampir saja, hampir maknawi. Hampir dengan mana hati kita selalu banyak ingat ke dia, panggil hampir kita daripadanya. Jadi tadbir mengatur urusan dunia daripada pekerjaan rezeki, pekerjaan kehidupan, mengatur kita sekira-kiranya tidak membawa barang mengatur yang membawa kepada hampir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipuji. Dan menyampai ia atas pada membawa daripada barang yang menyampai ia barang tadbir akan engkau kepada keredaan Allah. Jadi hak kita mengatur, hak kita urus tu, barang tu
orang panggil barang keredaan Allah. Tu orang panggil itu dipuji. Nah, supaya kita tak susun apa-apa itulah, susun atur kerja, atur acara apa-apa, bila perkara yang kita atur tu membetuli dengan syariat. Syarak suruh macam tu. Maka itu apa yang kata itu dipuji. Dan seumpama itulah seumpama tadbir. Dan seumpama tadbir itulah dunia. Kita dah sebut dunia. Nah, apa maksudnya? Bukanlah ia, ini nak tafsir wajah Sabah dia panggil. Apa wajah Sabah? Dunia seperti tadbir itulah. Seperti pada pihak apa? Wajah Sabahnya begini. Bukanlah ia dunia tu dicela dan dipuji akan dia dengan semata-mata lidah. Maksudnya dengan semata-mata lafaz perkataan dunia tu dicela semata, tidak. Tu mana dengan semata-mata lidah. Ni kalau mengaji balaghah orang panggil itlaq mahal kana ki hal fi majaz mursal. Apa lidah? Lidah ni apa? Lidah ni tempat bertutur. Maka itlaqnya lidah, murad dikanakinya perkataan lafaz. Seperti kita kata cukur kepala, gunting kepala, atau panggil majaz mursal. Sebenarnya bukan gunting kepala kan, bukan cukur kepala. Cukur apa? Cukur akan rambut yang ada di kepala, tapi kita ringkasnya cukur kepala. Dalam Quran pun cakap macam tu juga. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina. Di ayat lain pula, wala tahliqu ru'usakum. Jangan kamu cukur kepala kamu. Dalam Quran pun cakap macam tu. Maka bila kita mengaji ilmu balaghah itu panggil apa? Majaz mursal. Min itlaqil mahal wa iradatil hali fih. Cukur kepala, yakni cukur akar rambut yang ada di kepala. Dan dalam Quran juga bercakap tajri min tahtihal anhar, mengalirlah dari bawah syurga, katil-katil syurga mengalir oleh sungai-sungai. Sungai tak mengalir, yang mengalir air yang ada dalam sungai. Itu apa yang majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal fi. Begitulah kita bercakap apa dia? Dunia bukan dipuji, dikeji dengan semata-mata perkataan dunia. Sebut atas dunia itu dikeji. Bukan. Semata-mata sebut dunia dikeji. Bukan. Itu mana maksud dia kata bukanlah ia dunia tu dicela dan dipuji akan dunia dengan semata-mata lidah, yakni dengan semata-mata perkataan dunia tu dikeji semata. Bukan. Nah, apa? Dan hanya yang dicela daripada dunia itu ialah barang, yakni dunia yang menggoda ia akan engkau daripada Tuhan engkau. Hak tu. Kita kerja dunia, tersebab daripada kerja dunia menggodakan kita daripada Tuhan, daripada mengingatkan Tuhan. Hak itulah Allah Ta'ala nasihat kepada kita orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang telah beriman, telah percaya dengan 6 kepercayaan, buku iman kita panggil, janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Melalai dari zikrillah, dari ingatkan Allah, sampai kamu tu bersibuk dengan harta benda kamu sampai melupakan Allah. Itu jangan. Allah Ta'ala nasihat kepada kita orang mukmin,
hamba yang disayang olehnya. Nah, dengan bahawa dia beriman, maka masuklah daripada hamba yang disayang. Lalu itu dia nasihat, janganlah melalaikan kamu oleh harta anak-anak kamu dari menyebut Allah, dari mengingat Allah. Maka tu panggil dunia yang dicela, dia panggil. Dan menegah ia atas pada menggoda barang, yakni dunia, yang menegah ia akan engkau menegah daripada buat persediaan atau bekalan untuk akhirat engkau. Hak itulah hak yang dicela, yang dikeji. Bukan semata-mata kerja buat tu dikeji. Bukan semata-mata apa dia pijaan mengatur urusan dunia tu keji. Bukan. Jangan lagi kita hukum dicela, dikeji, jangan. Maka hadis sebut kata ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha. Nah, dunia itu dilaknat, dikutuk ke barang isinya. Itu kena tanggung atas dunia tadi yang melalaikan. Kena tanggung situ. Bukan kata itlak dunia agak dikeji. Tidak. Itu makna kata hanya yang dicela daripada dunia itu ialah barang, yakni dunia yang menggoda ia akan kau daripada Tuhan, daripada mengingatkan Tuhan kau, dan menegah ia barang dunia akan engkau daripada buat persediaan atau bekalan. Itu maksudnya buat persediaan atau bekalan untuk akhirat engkau. Itulah hak yang dikeji itu. Seperti barang yang berkata oleh setengah-setengah orang arifin, orang arif billah, orang sampai maqam hati kepada martabat makrifat khassah. Dia kata kan? Dia kata kullu ma syaghalaka 'anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa 'alaika mas'umun. Wal mamduhu ma a'anaka 'ala ta'atihi wa anhadaka ila khidmatihi. Terjemahan artinya, arti kata setengah orang arif itu, setiap barang yang memasyghul ia akan hati engkau, setiap barang yang menyibukkan hati engkau, memberi sibuk hati engkau. Sibuk siapa? Daripada, hanya panggil apa ni? An, kalau Arabnya an, dia panggil an lil mujawazah, an lil matruk. Sebab tu dia arti dia barang yang memasyghul, yang membimbang, yang mengganggu, yang menggenala, boleh kata belakang tu, yang menyibuk akan hati engkau daripada tinggal mengingatkan Allah. Itu daripada dia panggil an lil mujawazah. Sebab ayat tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Terjemah daripada ke dari ke, tapi pengertian dia apa? Pengertian dia daripada dengan mana tinggal. Melalai daripada Tuhan, melalai daripada ingatkan Tuhan. Bermakna tinggal ingatkan Tuhan, dengan bahawa tak ingat akan Allah, dengan bahawa tak sebut Allah. Itu makna an. Ini sebab tu kullu ma syaghala 'anillah, setiap barang yang memasyghul ia akan hati engkau, masyghul daripada ingat. Daripada mana tak ingat lah. Tinggalkan ingat Allah. Apa dia barang? Tu panggil bayan. Min ahlin, daripada ahli, anak isteri. Bahkan kita ambil isteri saja, kerana ahli ni isteri sebab dia sebut di belakang wawaladin, anak dia sebut suku. Tapi kalau tak sebut wawaladin, termasuklah anak isteri. Apabila sebut waladin suku, mana ahlin kena pada isteri. Daripada ahli rumah, isteri-isteri. Wa malin, dan harta benda.
wa waladin dan anak cucu. Semua daripada ahli harta benda, anak cucu yang memasyghul hati engkau daripada ingatkan Allah. Katanya kullu ma syawalaka fahuwa alaika mas'umun. Jumlah khabar. Dia mengaji kaedah jumlah huwa mubtada, mas'umun khabar, jumlah jadi khabar kullu. Oleh kerana kullu mutadamminun makna syarti, yang mari dengan fa huwa, tak kata huwa saja. Tu uslub dia, kaedah dia macam tu. Tak kalau kullu menunjuk makna umum, setiap setiap barang yang memasyghulkan hati engkau daripada ingatkan Allah. Apa barang tu? Daripada ahli, isteri dan harta benda dan anak cucu. Apa saja yang memasyghulkan engkau, maka iaitulah setiap barang tu atas engkau yang dikeji. Mas'umun, syu'mun, mas'umun. Itu ada juga satu lurah tani panggil apa? Syu'mun ni majal. Sini panggil tak? Majah. Panggil dah? Sia majah. Lawan ku lawan dia mujur. Dah. Kalau kita buat gapo dapat kebaikan, mujur kata ni, kata mujur hari ni. Kalau kita kerja rugi, majah hari ni. Itu dia. Bahasa sini pun faham dah. Faham tak apalah. Itu panggil mas'um. Harta banyak tapi melalai kita daripada Allah. Kita ada anak cucu ramai, tapi sebab anak cucu ramai melupa kita akan Allah, maka itu panggil majal. Mas'um. Ada juga satu lurah tani panggil bercenai. Itu panggil juga bercenai ini, ayat bercenai. Itu satu lurah. Bercenai maksud lain majal tadilah. Bercenai ini. Kalau kita pergi dapat kemalangan, nak bercenai sungguh dia hari ini bercenai. Dia panggil begitu. Ini lurah-lurah yang diguna oleh setengah-setengah tempat, tak faham oleh setengah tempat yang lain. Tapi bila kita tahu gitu, kalau kita dengar kata bercendai, aku faham dah. Biasa dengar dah. Arti bercendai itu ialah apa dia? Majal tadilah. Kalau kerja meniaga, rugi. Kalau kita pergi berlaku kemalangan, itu panggil bercendai. Satu bagi, satu lurah. Baik. Dan yang dipuji daripada dunia, wal mamduh, dan yang dipuji, dia panggil alilam gati. Daripada asalnya alilam dia ada pada isim wasah, dia panggil alilam isim mausul. Al mamduh dengan mana allazi mudiha, allazi yumdahu, maka mausul dia dunia. Sebab tu ditafsirkan dan yang dipuji. Apa yang? Daripada dunia itu. Dipanggil bayan, nak menyatakan yang itu apa dia? Dunia. Seolah-olah kata dunia hak yang dipuji itu apa? Kelimah dunia tapi dipuji. Sebab dia nak jaga, takut muka kita silap faham. Bila sebut dunia, kita rasa keji. Sekalipun di segi bahasa luar, dunia mustaq ambil dari mana? Ambil dari dana'ah. Dana'ah mana keji, huduh. Dunia arti yang keji, yang huduh. Ada juga kata ambil daripada dunu. Dana ya dunu, mana hampir binasa. Kalau lazat pun sementara, habis. Kalau seronok pun seronok sementara, habis, hilang. Barang yang cepat hilang. Dunia ada. Sekalipun kelimah asal tu menunjukkan begitu. Tapi bukan kita bila sebut dunia selalu dikeji, tidak. Hak yang dikeji iaitu hak tadi. Adapun hak yang dipuji, dunia tapi dipuji, iaitu barang yang menolong ia akan engkau, menolong atas taat akan Allah. Tengok, kita ada motor, kita ada kereta, tapi kita guna untuk apa? Tengok. Kita jauh daripada masjid umpamanya, kalau kita nak berjalan kaki, Allah nanti tak sempatlah, tak sampai. Bila ada motor, kita beli motor untuk sampai masa rum pergi jemaah, sudah balik. Duduk jauh mana pun nak berjalan, tengok masa nak berjalan jemaah, pum kita pergi. Itu orang panggil dunia pada panggilannya, tapi
Penolong dengan ni cepat kita ada untuk berjemaah, untuk kita nak ambil masa, nak belajar, nak apa. Kita tahu tahun ini ada kuliah, tahun ini ada mengajar agama. Kita pun dengan sebab ada kenderaan, kita pergi. Tu upaya ini sebagai kenderaan untuk akhirat. Sampai datang pada hadis, ad-dunya matiyatul mu'min. Dunia itu kenderaan bagi orang mukmin. Kalau kita kenderaan pandai, maka kenderaan jadi kebajikan. Itu dia ni. Itu makna kata hak yang dipuji daripada dunia itu ialah barang keduniaan, benda tu dunia pada rupanya yang menolong ia akan engkau atas taat akannya. Tengok kita kerja, pelihara binatang, umpama lembu, kambing, pelihara kerbau, kibas, biri. Bila kita pelihara tu banyak dengan cukup syarat dia mewajibkan zakat. Oh, ibadat besar. Dengar tu dia. Bila kita pelihara dia tu banyak sampai 30 ekor kalau lembu kerbau, sampai 40 ekor kalau kambing, biri, kibas, maka dengan syarat-syarat tertentu cukup di sana mewajibkan zakat. Maka kita niat puasa di hati lagi dah. Pelihara ini supaya sampaikan nisab, supaya sampai supaya zakat. Juga kita berniaga ayam, berniaga apa saja berniaga. Kosak kita tu nak sampai kepada berniaga kita tu sampai nisab supaya kita boleh mengeluarkan zakat. Tu orang panggil dunia yang membawa kepada taatkan Allah. Tidak kata berniaga belajar bab berniaga. Nak mewajibkan zakat kena cukup haul sampai satu pusingan. Mula start daripada 1 Muharram hingga sampai kepada 30 Zulhijjah ataupun 29 habis tahun masuk Muharram. Cukup haul satu pusingan. Itu menyebabkan wajib zakat. Maka kita belajar. Kalau sekira tak sampai tak wajib zakat. Walaupun ada satu hari. Walaupun ada satu hari nak sampai tak wajib zakat. Ada orang berhenti. Ada 2 hari nak sampai berhenti berniaga. Apa? Dia berhenti tak kena bayar zakat. Kutu. Berhenti tak bayar zakat. Wajib tak zakat? Tak wajib. Sebab apa tak wajib? Kerana tak sampai Ada 2 hari pun tak sampai maka ada orang berhenti. Ini makruh lagu tu, orang panggil lari daripada ibadat. Lagi tu kan. Sepatutnya ya Allah ada 2 hari dah nak wajib. Ya Allah lanjutkan lama aku sehingga sampai aku dah sampai mengeluarkan zakat. Nak buat ibadat harta. Sepatutnya begitu. Terkedik Allah Ta'ala sampai 2 cukup wajib keluar zakat. Besar kelebihannya. Dunia yang kita pelihara berniaga rupa dunia tadi, pelihara ayam rupa berniaga tadi tu jadi ibadat. Tengok kambing yang dipelihara tadi jadi ibadat. Tu panggil kata dunia, tapi yang membawa kepada taatkan Allah. Sebab itulah dia kata tadi, bukan semata-mata perkata dunia itu dikeji, tidak. Barang yang menolong ia akan kau atas taatkannya dan membangkit ia, barang tu akan engkau kepada khidmat, taat dan ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Sampai di sini habislah perkataan musannaf Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab dia At-Tanwir. Dia setengah pada kitab Ibnu Atha'nya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Dia setengah pada kitab dia Lataiful Minan. Ini maksudnya kitab Al-Hikam. Wallahu a'lam. Dan berkata Syarqawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah dia di atas Al-Hikam, syarah dia Al-Minahul Qudsiyah. Dia kata dalam syarah dia, dan ada pada ibarat musannaf, ibarat Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu dengan kata arih, bukan matan dia kata, hikmah dia kata arih nafsaka, beri senang olehmu, berikan dirimu itu senang, bertenang. Dia kata arif tu ada apa itu?
Itu ada isyarat. Pada perkataan musannaf dengan arih itu isyarat kepada bahawa tadbir yang dituntutkan akan tinggalnya tadbir, ditutup tinggal bagi murid itu kalau kita selaku murid yang mau kepada berdekati hati kepada Allah. Lepas tu kalau kita nak di situ, kita kena tinggalkan tadbir. Begitu juga orang menuntut ilmu, orang dalam belajar, tengah-tengah dia belajar, maksudnya murid, orang yang mau pada ilmu. Begitu juga jangan kita adakan tadbir semasa kita dalam belajar. Tadbir mana yang disuruh tinggal itu? Itu ialah tadbir yang ada padanya penat dan susah. Kita misalkan masalah kita orang dalam jadi pelajar, tengah-tengah duk belajar. Yang ibu bapa kita ataupun ayah kita sudah jamin dah, kamu hanya belajar, jangan berfikir lain. Ayah sanggup. Dah. Atas ayah semuanya. Segala perbelanjaan dalam belajarmu, mu tak perlu fikir. Mu hanya tupu pada belajar. Semuanya atas ayah. Allah, kita nak fikir apa lagi? Itu kan? Tak fikir lah. Hingga siapa kata orang lain, Allah, kalau ayahku begitu, cukuplah aku. Hanya belajar, tak kena fikir pada lain. Ni adalah hidup mikir nak menego lah. Kita masa belajar ni duk fikir lagi. Dia panggil tadbir macam tu, disuruh tinggal tu. Ayah dah sangat dah, atas ayah semuanya. Perbelanjaan hariannya, bulanannya, tahunannya, semua atas ayah. Bagi kita yang pelaku anak yang nak belajar ni kak, tak payah kita fikir, tupu pada belajar sudah. Selesai belajar nanti barulah sampai masa untuk kita kerja. Jadi kalau kita hidup mikir tadbir, itu panggil satu perkara yang membawa pada mengganggu pengajian kita. Ni apa tu? Dalam murid sedang beribadat, tiba-tiba hidup tadbir, itu jangan. Beri hak olehmu akan dirimu daripada tadbir. Tadbir mana hak disuruh tinggal tu? Saya nak jaga. Ialah tadbir yang ada padanya penat dan susah. Itu. Dan ada pun tadbir pada segala pekerjaan kehidupan atas wajah yang mudah, senang, ia dapat bertolong dengan dia. Dengan tadbir ia dapat bertolong ia pada murid dengannya, dengan tadbir ia dapat bertolong ia murid dengannya, dengan tadbir bertolong atas segala ibadat yang dituntutkan dan daripada syarak akan murid, maka iaitu apa dia iaitu tadbir. Tadbir pada segala kerjaan atas wajah yang mudah itu tiada mengapa, la ba'sa bihi. Kita kata tiada mengapa ni tiada salah. Sebab tadi ayah dah sanggup jamin segala-galanya perbelanjaan kita dalam pengajian. Kita berfikir juga, fikir bagaimana cara untuk membantu ayah. Tak ada juga fikir tu baik. Untuk cari jalan macam mana kita nak dapat kejayaan, fikir tu baik. Jangan fikir hal yang mengganggu ke pengajian. Duk fikir apa lagi? Duk fikir macam mana kita nak boleh belanja. Tak payah fikir, ayahmu dah sanggup. Tu misalnya begitu. Demikianlah Allah jamin, Allah sanggup rezeki yang ia kata wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tadbir yang menyusahkan itu, maka iaitu tiada mengapa dengan dia. Dengan tadbir tak ada mengapa. Orang tadi kata tak ada gapo. Sama daripada tiada mengapa bahasa surat. Dan kerana itulah, kerana mana? Kerana itulah, kerana keadaan tadbir atas wajah yang mudah dan senang tu tiada mengapa. Sebab itulah datang pada hadis. Hadis mana? At-tadbiru
nisful ma'isyah. Kita jaga yakni hadis yang telah lalu oleh terjemahan dan huraiannya. Hadis padang serta ta'liq atasnya atas hadis. Maka rajaklah engkau di sana sekiranya engkau kehendak akan keterangan. Hendak tidak lalu dah di muka surah 26 hingga seterus. Dan berkata ia lagi, maksud ia ni ialah Syekh Syarqawi. Dan berkata ia Syarqawi lagi rahimahullah taala, dia kata lagi, katakan dan sungguh telah khitab dan tuju. Khitab tu tuju. Tuju dengan kata engkau. Dia kata. Awak. Bahasa kita tu dia banyak. Engkau, awak, kamu, kan? Dia panggil khitab. Kalau namanya panggil dhamir mukhatab. Dari istilah nahwu panggil dhamir mukhatab. Apa mukhatab? Man tawajjaha ilaihil kalam. Hak yang juru bercakap macam saya dah bercakap ni panggil mutakallim. Man sadara anhul kalam. Mereka yang keluar darinya oleh perkataan. Panggil mutakallim. Saya kena pada Tuhan yang kata tu lah. Aku. Aku. Tu perkataan aku yang panggil dhamir mutakallim. Perkataan yang menunjuk atas Tuhan yang berkata. Orang yang mengeluarkan perkataan. Manakala engkau mukhatab. Apa? Orang yang tuju kepadanya perkataan. Itu panggil khitab. Khitab mana tuju. Sepertilah ayat Allah Ta'ala kata qul. Tu khitab siapa tu? Kata olehmu. Mu tu siapa? Wahai Muhammad. Tu maknanya panggil khitab tuju ke Nabi SAW. Qul. Kata olehmu ya Muhammad. Huwallahu ahad. Qul. Kata olehmu ya Muhammad. Ya ayyuhal kafirun. Tu qul dia panggil khitab. Ini sepatutnya dia kata dan sungguh telah khitab. Satu lagi dan tuju. Tujuhnya hak Arab juga. Tawajjuh. Tu panggil tuju. Hadap. Hadap ke perkataan. Dia panggil tuju ke perkataan. Waktu dekat kalimah Arab atau tawajjuh. Tawajjaha ya tawajjahu tawajjuh. Hadap apa? Makna sungguh? Tuju. Hadap. Berhadap. Tawajjuh. Dan sungguh telah khitab dan tuju oleh musannaf Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu. Dia khitab, dia tuju akan murid. Dengan demikian itu, mana demikian itu? Yakni dengan katanya arih nafsaka. Beri rihat olehmu hai murid. Nafsaka akan dirimu hai murid. Tu khitab. Kita ada tuju pada murid dia. Sebab apa dia tuju ke situ? Kerana bahawasanya murid itu padanya. Kerana bahawasanya murid itu apabila berhadap ia kepada hadrat Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Dia supaya kita akan belajar. Bila kita akan masuk dalam belajar, kena turut aturan yang diatur oleh guru. Bila kita turut aturan yang diatur oleh guru, seolah-olah kita tinggal. Kalau kita dalam kerja, apabila kita nak belajar, tinggal kerja. Dulu kita duduk berniaga. Nak belajar, tinggal berniaga. Tengok macam orang hidup belajar di sekolah, di pondok, tinggal kampung, tinggal negeri. Tengok tak? Bila lagi kita belajar jauh. Bila semasa kita belajar, kita tinggal hijrah. Hijrah, tinggal kampung, tinggal negeri, hijrah pergi ke tempat belajar. Lepas tu belajar kita bukan setahun dua. 4, 5, 6 tahun, ada dulu 10 tahun, 20 tahun tengok masa dah belajar. Masa dah belajar itu tinggal habis kerja-kerja. Itu apa? Murid apabila berhadap ia kepada hadrat Tuhan. Kalau orang murid dari segi beribadah, dari segi bersuluk, dipanggil orang salik. Semasa dia bersuluk, tinggal duduk di bawah murabbi, di bawah pendidik, guru yang terbiahkan. Kena ikut dia. Kalau kita lagi masuk murabbi dia kata sini nak boleh nak duduk, tapi peraturan nak duduk sini sekurang-kurang 5 tahun. Kalau tidak dia tak terima. Kita sanggup dah. Kita pun fikir mari nak duduk sini sekurang-kurang 5 tahun. Kalau tak sampai 5 tahun tak sanggup, tak terima.
Kita pun, iya sanggup. Sanggup, kena turut. Kurang-kurang kena 5 tahun. Lepas tu bila duduk aturannya begini, peraturannya begini, undang-undangnya begini. Itu kena turut peraturan. Semasa itu seolah-olah kata kita tinggal habis kerja. Ketika itu dan bermasyghul ia murid dengan segala wirid. Amalan jadi atur oleh guru syekh. Kalau ahli beramal, ahli tarekat, ya ada wirid dia. Zikir apa yang nak baca sebanyak mana. Tu. Macam-macam tu. Segala wirid dan amalan tarekat. Kita terima tarekat apa, Naqsyabandi ada aturan dia. Nak Ar-Rifai masalah. Macam-macam namalah. Kita kena tahu aturan dia. Ketika itu apabila ia murid tu berhadap kepada hadrat Tuhannya dan bermasyhur dengan segala wirid dan amalan tarekat, nascaya tergendala dan kosong atas murid tu oleh segala sebab. Sebab bagi kehidupan pada ghalib. Semasa kita belajar kena tinggal kerja. Tidak, kita tak dapat ilmu, mana nak kerja lagi, nak belajar tak dapat. Begitu juga nak apa yang kata, nak amalan tarekat masa murabi kata sekurang-kurang 2 tahun. Paling tidak dia kata, tu paling kurang sekali 2 tahun. Kalau tidak 4 tahun, 6 tahun. Maka semasa itu tergendalalah kita daripada sabab bagi dapat rezeki. Mana sabab? Sabab nak dapat rezeki bekerja. Sabab nak dapat rezeki berusaha. Kalau kita nak usaha tak sepatlah moga kita bermasyhur dengan tarbiyah. Kita bermasyhur dengan di bawah tarbiyah syekh, duk bermasyhur dengan menuntut ilmu. Ketika itu tergendala dan kosonglah. Pada ghalibnya gitu. Ketika itu balik pihak syaitan nak menggoda pun dia ada peluang dia tu. Maka ketika itu, ketika mana? Ketika tergendala dan kosong oleh segala sebab tu, datang oleh syaitan alaihi la'natullah. Bukan dia datang saja, dia datang dan mengwaswas ia syaitan bagi murid. Apa makna mewaswas? Yakni membisik-bisik dalam batin hati. Membisik-bisik dan mengacau batin. Membisik-bisik dan mengacau ia syaitan akan murid. Dan jadilah ia, yakni murid itu, yang mentadbir dan yang memikir-mikir dalam dirinya murid akan beberapa perkara yang tiada berlaku oleh kebanyakannya. Ni orang petani panggil apa dia? Biasa membisik-bisik ni, orang petani panggil kata kacau, panggil juga mengosek. Orang petani panggil mengosek, panggil mengusik, panggil ganggu. Tu banyaklah dah. Ganggu tu juga ada orang petani panggil karu. Mari daripada ganggu tu karu. Budak ni karu, apa ganggu tu lah. Jadi kata karu. Mengosek, musik. Masalah pasal orang lalu dinati di tengah jalan. Musik menyebabkan orang lari. Itu panggil mengusik, mengosek. Itu daripada apa tu? Kerja syaitan macam tu lah. Kerja dia tu membisik-bisik dalam hati. Apabila kita kosong daripada sebab, dia bisik. Bisik macam mana? Jadi kamu tak kerja, kamu nak makan apa? Tanya situ. Mu duduk di pondok ngaji, lepas tu masa depan apa? Tu duk bisik dalam diri. Tuan punya tak nampak tu pasal syaitan. Kalau tu syaitan jin, kalau syaitan manusia, mu nak pergi mengaji pondok, apa masa depan mu boleh apa? Dia tanya. Dia tak ada belajar lagi, dia tanya dah boleh apa? Ngaji dak lagi tanya dah mu boleh apa? Pas mengaji, masa mengaji 10 tahun. Pas di masa mengaji, pas boleh apa? Tak ada boleh apa. Pas masa depan, jamin ke hidupmu? Dia tak tanya-tanya tu panggil bisikan. Menyebabkan kita apa? Iya juga. Ada pun kalau kita kerja sekian, kita hasil,
Sebulan kita dapat hasil. Setahun kita dapat hasil. Walah hak duk kira hasil-hasil tu pun khayal je. Bukan mesti juga. Hak janji mesti hak akhirat tu. A'addallahu lahum tu. Hak tu hak mesti kita jadi kurang pula. Hak janji daripada Allah tu tetap. Dah kata kan? Tapi nyebisik juga. Ya ke? Ya ke? Mari. Tapi kalau hak dunia, sebulan kita dapat hasil sekian, sebulan kita dapat hasil sekian, dalam masa sekian kita buat kerja kita dapat hasil sekian. Walah itu bayangan je, belum tentu lagi dapat atau tidak. Ataupun mungkin juga boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tapi bila bisikkan mari, berasa kata harap dia terjamin. Bila nak mengaji agama, nak makan apa? Yang ini tanya. Walah berapa puluh tahun dah kita duduk makan tak berhenti. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Bila nak mengaji agama, nak makan apa? Ini tanya nak makan apa? Tak tahu makan pasir. Tak itu ke? Itu salah Allah makan dah. Itu sebagai jawab untuk nak menghilangkan bisikan gangguan dia tu je. Itu dia. Dia mari semua bisikan dia mari. Sebab itulah kita tak yakin, kata tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan kurnia Allah, dia mari tanyaan sedikit, kita tahu nak jawab macam mana. Sebab tu kadang-kadang kita mengaji kalau bentuk macam pondok dia, waktu petani kita mengaji di pondok, dia tak ada apa, dia mengaji je. Bahkan darajat dia tak ada. Sebab kalau saya mengaji pondok, apa kelas tak ada. 10 tahun boleh bilang tahun je. Mengaji berapa tahun? 10 tahun. Lepas tu boleh apa? Boleh mengaji. Nampak itu? Boleh mengaji. Kelas dia tak ada. Darajat dia tak ada. Pangkat dia tak ada. Sijil dia tak ada. Itu. Ini bisikan kuat. Bisikan kuat. Hingga sampai setengah pada setengah. Anak suka nak belajar. Ayah tak suka ada. Sampai lari dia nak belajar. Ayah sampai kata nak, kalau mau belajar mengaji anak tak mau sanggup. Tak mau belanja. Mau cari sendiri. Masya Allah. Ada pun ada menangis macam tu. Sebab apa? Tak jamin hidup mu akan datang macam mana. Ini masalah. Itu banyak jadi cerita-cerita tu banyak. Tapi oleh kerana Allah Taala taufikkan hidayah pada si anak, walaupun begitu hanya siapa, tak payahlah. Ayah tak mau sanggup pun tak payahlah. Sendiri pun tak apa. Jamin. Siapa sanggup belajar. Setengah pada setengah tak renung. Apa kamu ada masalah ke? Ada masalah. Masalah apa? Oh, masalah keluarga. Macam mana masalah keluarga? Ya saya nak mai belajar ini, tak ada orang yang jamin. Tak ada orang sanggup. Tak ada ibu bapa ke? Masih ada. Tapi ia tak suka belajar. Ada juga. Duka cita. Tapi nasihatkan, tak payahlah. Kamu tetapkan. Kamu tekunkan, insya-Allah hari ini dia belum nampak, satu hari dia akan nampak. Sebab tu dalam Islam, bila kita nak hijrah, nak tinggal untuk belajar ilmu syara', walaupun tak diizin oleh bapa pun, ia tak apa. Berarti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia jadi murid pada Imam Malik di Madinah. Bila dia nak lanjutkan, nak pergi kepada Iraq, dia mesyuarat dengan gurunya, adakah kena balik cerita pada ibu dulu, kerana ibu di Mekah. Dia ada belajar di Madinah, kena balik cerita pada ibu, kata dia nak pergi ke Iraq. Imam Malik kata tak payah. Sebab manfaat ini umum. Manfaat ini umum. Itu dia. Begitulah. Ada perkara yang lain, fardu kifayah lain, terhati di atas berbincang. Kalau azab ayah, ibu bapa izin, ya. Kalau bapa ibu tak izin, tak boleh. Tapi kalau menuntut ilmu syar'i, boleh. Itu dia. Ingat, ini apa yang kata bisikan dia mari. Bisikan mari, tertanya-tanya. Itu dia. Itulah makna kata murid pada ghalibnya apabila ia tu masuk dalam kepada menghadap hadrat Tuhan, bermasyhur dengan segala wirid, ini bentuk tarekat. Ini orang bentuk tarbiyah, didikan ruhani. Maka kita nak banis begitu juga kita dalam menuntut ilmu syar'i, dia termasuk habis dalam didikan tarbiyah pun dia masuk. Kerana dapat ilmunya bukan mudah. Sebab tu diguna dengan ta'allum, kena bersungguh-sungguh dalam belajar. Kena bersungguh-sungguh, kena menyusah-nyusah dalam belajar. Kerana apa? Ilmu dia diajar. Banyak pula kalau dia bercanggah dengan hati. Kena duk turut di bawah terbiah guru tu, berat tanggungannya. Sebab tu kalau orang kuat sabar, dia tak lekat. tak tahan lama. Itu dia.
Orang nak berjaya dia kena makan masa. Tuli zaman. Kena lama masanya. Lalulah ketika itu katanya datang oleh syaitan alaihi laknatullah mengwaswas ia baginya. Apa mengwaswas? Yakni membisik dalam hati dan mengacau ia akan murid, dan jadilah ia yakni murid itu bila kena bisik yang mentadbir dan yang memikir-mikir dalam dirinya akan beberapa perkara yang tiada berlaku oleh kebanyakannya. Marilah berfikir itu, fikir ini, macam-macam. Dan bermula yang demikian itu, yakni yang tersebut daripada tadbir dan memikir-mikir itu, itulah memaling ia demikian itu yang tersebut tu, memaling akan murid, memaling daripada barang. Maksud barang ibadat yang ialah maksud dan tujuannya. Kita masuk dalam medan tarbiyah, masuk dalam medan berjalan tarekat. Apa tujuan? Tujuan kita nak membenci, nak menyucikan hati. Tapi apabila dia bisik-bisik terhalang, tak ada apa, tak tercapai. Begitu kalau kita menuntut ilmu, nak dapat dia tu, nah katakanlah sekurang-kurangnya kita nak dapat tahu cara bagi ilmu 5 tahun, 10 tahun masalah. Tak ada sampai 5 tahun bisikat terhenti. Maka tak tercapai. Tu mana kata memaling ia. Bermula yang demikian itu, yakni yang tersebut daripada tadbir dan memikir-mikir itu, memaling ia akan murid daripada barang ibadah. Kalau masalah orang ahli tarekat, kalau orang menuntut ilmu, memaling daripada barang ilmu yang ialah maksud dan tujuannya. Tak tercapai. Bisikkan syaitan. Sebab apa? Sebab dia panggil nak menghalang. Kerana orang dapat sesuatu ilmu ni, dia boleh manfaat pada orang ramai, maka dia tahan supaya tak boleh dapat. Tu. Lepas tu kita mai tengok nota kaki 1 di bawah. Qauluhu mengwaswas. Berkata Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, terjemah dia ada sebut dah dulu. Al-Qurtubi sebut dah dulu di muka surat berapa? Di muka surat 5 telah sebut dulu. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Al-Qurtubi. Al-Qurtubi nota kaki 1 di muka 5 dulu tu, iaitu Al-Imam Syamsuddin. Itu kunyah, itu penama laqab dia. Syamsuddin, matahari agama. Syamsuddin, kunyah dia Abu Abdullah, bapa Abdullah. Nama dia alam isim panggil Muhammad. Imam Qurtubi namanya Muhammad Ibnu Ahmad. Banyak ulama nama Ahmad, Muhammad banyak sekali kan. Nama dia Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farhin Al-Maliki. Itu nisbah pada mazhab fiqh dia, mazhab Malik. Imam Qurtubi ni mazhab Maliki. Dia orang semasalah dengan Imam Nawawi. Lebih kurang lah. Dia tu mazhab Al-Maliki dia. Al-Ansari, orang Madinah, keturunan puak Ansar. Memberi sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hijrah, dan para muhajirin yang hijrah duduk ke Madinah, puak Madinah memberi bantuan, sokongan, pertolongan, digelarkan Ansar. Maka Imam Qurtubi ni daripada Al-Ansari, Arab Madinah lah dia ni. Dalam Ansar dia pecah pula, ada Khazraj, ada Bani Aus, Bani Khazraj. Dia ni Al-Khazraji, keturunan daripada Khazraj dia ni. Al-Andalusi, tu negeri Andalus. Andalus lah ni panggil apa? Spanyol. Siapa panggil Spain. Negeri Spain, bahasa siapa dia panggil Spain. Kita panggil Spanyol. Qurtubah. Dulu ulama-ulama ramai di sana. Tapi akhir kan dijadikan tempat itu banyak kufur di situ kan. Dulu kat tempat ulama tu. Qurtubah dinisbah kepada Qurtubah tu lah Al-Qurtubi. Supaya kita orang dibaca pada Al-Fatani. Bahasa Fatani. Al-Fatani, orang petani. Ni Al-Qurtubi daripada Qurtubah, dalam negeri Spanyol, Andalus. Tengok Imam Ibnu Malik tuai kitab
Alfiyah Nahwu tu. Terkenal lah kita Alfiyah Nahwu 1000 bait. Nah, itu Al-Andalus. Tu kata nak tak ramailah ilmu ulama-ulama yang lahir di Andalus tu. Baik. Nah, ini Al-Qurtubi di situlah. Mati dia tu rahimahullah taala pada tahun 671. Mana berhampir sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi di Nawar ke apa Nawar. Nah, nama dia Yahya bin Sharaf. Di bahasa pada kampung tempat lahir dia, tempat tinggal dia, tempat mati wafat dia Nawar. Jadi bunyi An-Nawawi. Di bahasa pada Nawar, kampung dia. Mana orang semasa itu? Imam Nawawi mazhab Syafi'i, Imam Qurtubi ni mazhab Maliki. Kita mai sambung. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah taala pada tafsirkan ayat min syarril waswasil khannas. Ada bercakap tentang was-was tu apa? Imam Qurtubi dia kata artinya min syarril waswasil khannas. Kita terjemah dulu. Artinya daripada kejahatan pengacau. Tu waswas pengacau. Khannas yang mengundur-ngundur. Allah Ta'ala sifatkan syaitan hendak mengacau dalam hati diri manusia ni. Allah sifatkan dengan khannas. Khannas ini yang mengundur-ngundur. Apa mengundur? Dia perangai pencuri kah? Dia masuk ketika mana? Ketika tuan punya tu galik, ketika tuan punya lalai, dia masuk. Bila dia tengok tuan tu sedar, maka dia undur. Tu sifat orang nak mencuri benda tu. Nah, sifat orang nak buat suatu perkara yang nak menyembunyikan. Nampak orang tak sedar, dia masuk kohor-kohor begitu. Apabila orang sedar, dia undur. Maka begitulah syaitan, walaupun kita tak nampak dia syaitan jin tu, tapi sifatkan dia, Allah Ta'ala sifatkan was-was, pengacau sifat tu. Syaitan ni pengacau, dia panggil pengacau. Nah, lagi pula khannas, mengundur-ngundur. Dia masuk bila tuan galik, dia bisik-bisik. Apabila kita sedar, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita zikir apa saja, dia undur. Tapi bukan dia lari terus, dia undur ya. Bagi kita galik, dia masuk pula. Dia bisik, dia undur. Tu khannas. Khannas. Sebab tu kita qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mari di belakang qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia, raja manusia. Berlindung daripada kejahatan pengacau. Pengacau yang mengundur-undur. Maka maksud di sini apa? Yakni syaitan. Yakni syaitan. Syaitan bukan khas dengan jin saja. Cuma panggil syaitan ni pengacau. Tiap-tiap yang mengacaukan panggil syaitan. Apabila tiap-tiap yang amat jahat panggil syaitan. Sama ada jin ke manusia ke dia masuk situ. Baik, tengok dulu. Wa waswasatuhu, ini hak perkataan dalam Qurtubi. Kalau terajak dalam tafsir Qurtubi, dia tafsir begini. Wa waswasatuhu huwa ad-du'a li ta'atihi bi kalamin khafiyyin yasilu mafhumuhu yasilu ila al-qalbi yasilu min ghairi sama'i fautin. Tu makna waswasah. Imam Qurtubi tafsir. Waswasa yuwaswisu waswasatan. Kalau orang mengaji kaedah sarah, dia panggil rubai mujarrad. Ukurnya fa'lala yufa'lilu fa'lalatan. Waswasa yuwaswisu waswasatan fa'lalatan. Tu wazan timbangan dalam ilmu sarah panggil. Wa waswasatuhu artinya dan makna waswasnya itu. Apa makna waswas ulis atau pengacau tadi? Makna dianya huwa du'a'u li ta'atihi, iaitulah menyeru atau mari satu lagi, atau mengajaknya. Kita cakap agak mengajak dah. Menyeru,
mengajak, memanggil. Nah, dakwah itulah menyeru atau mengajaknya waswas syaitan akan yang lain, mengajak ke mana? Menyeru ke mana? Menyeru atau mengajak kepada taat dan ikutnya. Ikut tu Melayu, taat tu Arab dimelayukan. Nah, hak Arab asal kita dimelayukan taat. Taat. Apa taat? Ikut, turut, patuh, ya semua tu. Makna waswasah itu mengajak ataupun menyeru akan yang lain kepada taat dan ikutnya. Ikutnya oleh yang lain tu. Menyeru bi kalamin ta'alluq pada doa. Menyeru atau mengajak tu dengan perkataan khafiyin yang sembunyi. Orang lain tak dengar pun. Bahkan kita pun tak dengar. Nah, dengan perkataan yang sembunyi, yasilu mafhumuhu, yang sampai oleh pengertiannya, pengertian perkataan itu, perkataan yang diajak itu sampai kepada hati seorang. Yasilu mafhumuhu ilal qalbi, kepada hati seorang, min ghairi sama'i sautin, sampai daripada ketiadaan dengarkan akan suaranya. Itu makna dia. Itu makna waswasah. Kita tak dengar sekali, cuma berasa dalam diri. Ada mari dalam di hati kita. Sabit tu kata dia hubungan, kalaulah nafsu kita ni ammaratun bisu, masuk molek dengan dia. Supaya kita nak contoh, kalau nak banis bahasa Zuhir, macam anak kita yang buah. Arab kata sabbuah, Melayu kita panggil buah. Orang petani panggil buah. Sini cakap ada buah, anak anak nakal. Panggil anak nakal. Dia tak turut apa ibu bapa, hanya dia turut kawan lebih besar pada ibu bapa lagi. Ibu bapa nasihat dia diam. Tapi bila kawan dia halu, dia sambut selalu dah. Halu dia lari pada ayah, masuk dalam bilik dia kunci. Itu dia. Lepas dia tu baik. Amalan nampak gelisah, anak kita tu sendiri kawan. Tu maknanya merupanya seolah-olah orang yang kata dia orang dalam, orang luar dia mudah sambung. Halo, masuk mari. Tu bisikan secara, sekarang kita misal dengar suara hati, suara telefon, suara panggilan call. Halo, ni Pak, halo, sambut sini. Ini sambut sajalah. Yang apa dia kata, ya. Boleh mau mari, ya tak apa. Tu hak ni sambut, hak ni panggil, hak ni sambut. Hak ni panggil, hak ni sambut. Cuba yang ini tak sambut, panggil, nak panggil pun yang tak sambut. Tapi dak yang nu panggil, yang ni sambut. Sambut panggilan. Begitulah hak tu panggil bahasa dengar melalui alat. Kalau tak ada zaman, tak ada alat, dia panggil pergi ke rumah. Panggil ke rumah. Muhammad, Abdullah, kita pun ya. Bercakap, mari ajak pergi ke situ sini. Tu cara Zuhir. Sekarang tak ada payah pergi dah, pakai di rumah. Halo. Ya. Bercakap. Ini panggil menyeru oleh yang ini akan yang nu melalui telefon. Adapun bisikan syaitan ni tak ada melalui telefon, melalui hati. Dah ni kita nak tengok payah ni. Ni nak kena payah ni. Sebab tu kata jihad nafsu lebih payah. Sebab kita tengok tak nampak. Sayang kawan-kawan anak kita pun susahlah kita nak sekatkan anak kita. Jangan pergi kita kata. Ya tak mau pergi. Bahawa kita lelap selalu. Ini masalah kita nak sekat susah sekali kerana orang dalam tu dah sambung. Apa kata diri kita tidak kenal macam itulah bandingnya. Diri kita, badan kita, hati diri kita, tapi halo tak ada dengar pun telefon, dia marilah diri. Yang bagian tu. Itu panggil waswasah. Fa waswasa lahum syaitan. Tu makna waswasah. Bisikan. Bisikan, membisik-bisik, mengacau. Itu maknanya min syarril waswas. Imam Qurtubi memberi arti
makna waswasah itu huwa du'a'u li ta'atihi bi kalamin khafiyyin, kalam yang yasilu mafhumuhu, mafhumul kalam yasilu ilal qalbi, yasilu min ghairi sama'i sautin. Terjemahan makna waswasnya itu, waswas syaitan itu maknanya menyeru atau mengajaknya syaitan akan yang lain. Ajak kita umpamanya kepada taat dan ikutnya. Boleh kita rajak pada yang lain kalau idhafah ke fa'il. Kepada taat dan ikut olehnya oleh yang lain. Kalau idhafah pada maf'ul, kepada taat dan ikut akannya nya syaitan. Sah dhamir pada kata li ta'atihi. Boleh kita kembali pada awal al-waswas, kepada taat ataupun ikut olehnya yang lain, menyeru dengan perkataan yang sembunyi. Kita pun tak dengar, dengan telinga kita sendiri pun tak dengar sekali bisikan dia. Cuma dia main hati ke hati. Yang sembunyi, yang sampai oleh pengertiannya, pengertian perkataan itu sampai kepada hati seorang, sampai daripada ketiada dengar akan suaranya. Telefon bila tak dengar, orang kata ada genala telefon kita tu. Umpamanya habis bateri ke ataupun sebagainya, di tempat yang ada apa tidak ada apa dia panggil, tak ada naik di sini panggil apa? Tak ada apa? Saraf. Sarah dia. Sana panggil dipanggil turut siap. Klun. Tak ada klun kan? Tempat dia penuh 2 3 tu cakap nyata molek kan. Bila tak ada hanya satu dia main lillah cakap jadi putus. Dia putus dia tak nak cakap lah. Ada apa bisikan ni kalau selagi kita lalai dia bisik juga, bisik. Ada kadar itu dia so. Dia jadi. Apa ia tu? Apa dia dalam dia? Tak apa. Dah tiba di mulut tak apa. Bisikkan dalam. Maka di situlah kalau kita kotor nafsu kita masih amarah, besok dia sambut dengan mudah. Apabila sebab tu bila kita jihad nafsu supaya berubah sifat perangai daripada amarah kepada lawamah, kepada mutmainnah, dia baik. Bila dia baik, walaupun layanan sampai seruan selalu sampai kerana kerja dia tu sampai, tapi di sini tak sambut. Sebab kawan halo, ya, pergi situ boleh. Maaflah tak payah. Tak boleh. Ni macam mana lagi dia nak ajak macam mana? Lepas tu sekarang telefon pula. Pergi sini kita pergi makan. Tak mau. Sekarang telefon pula. Akhir-akhir tak mau. Jadi apa putus asa lah. Habaq tu nak bersih balik kita. Sebab itulah wajib kita jihad nafsu tu dia tu. Menyucikan hati kita tu. Bila dia suci sini, yang nu hala pun yang ni tak sambut. Kalau sambut pun dia nasihat balik pada yang nu. Jangan macam ni, tak boleh kita ni begini. Jadi yang ni pula nasihat balik yang nu, akhirnya tak mau. Dia tak boleh terima nasihat, dia berhenti. Berhenti cukup bagi kita. Dia telefon mai kita nasihat balik. Akhirnya dia tak terima nasihat kita, cukup. Bagaimana kita tak terima ajakan dia. Tu baik nak suci kita. Bila tak suci, terima dengan senang je. Apa dia panggil jihad nafsu lebih besar. Baik, itu tafsir Al-Qurtubi. Intaha tafsir Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tetapi ada tafsir surah yang terakhir sekali, surah An-Nas. Di akhir tafsir lah. Dan makna syaitan. Sambung lagi. Bila sebut kalimah syaitan. Dan makna syaitan itu apa? Kullu mutamarridin mufsidin. Itu makna dia. Yakni tiap-tiap yang melampaui had atau yang amat jahat, yang merosakkan. Ada panggil syaitan. Tak kira lah sama ada binatang ke, manusia ke, jin ke, ada pun malaikat dia tak ada. Malaikat tak ada yang merosak. Malaikat semua tu baik. Malaikat itu hanya patuh pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat Allah sifatkan tak derhaka mereka itu akan Allah apa yang diperintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat itu membuat apa yang diperintahkan mereka. Itu sifat malaikat. Ada pun lain pada malaikat, jin, manusia, ada dua-dua. Sebab dia punya syahwat, punya akal. Baik pun ada, buruk pun ada. Adapun malaikat semua baik, tak ada yang buruk. Manakala binatang sama juga. Tapi oleh kerana dia tak ada akal, tak dikira salah dia. Kan? Binatang apa dia mengkhianat barang orang pun, dia tidak dikira dosa atas dia. Cuma dikira salah tak salah atas Tuhan punya. Kambing kita, lembu kita, kita sengaja melepaskan, menyebabkan makan barang-barang orang. Atas lembu tak salah, ya salah atas Tuhan punya. Dosanya Tuhan punya, kena bayar pula kehilangan barang orang. Ini naik atas. Sebab apa? Sebab binatang tidak ada akal, tidak dikira dosa tak dosa. Tapi sifat keburukan ia ada. Nah, bila makan barang, kita kata, kucing ni. Jadi orang kata tiap-tiap yang amat jahat panggillah syaitan. Tempat nak kira jin dengan manusia. Nah, sungguh pun syaitan tu ada keburukan juga sifat, tapi tak diambil salah pasal dia tidak ada akal. Hak yang ada akal kita manusia dengan jin. Ni yang kira baik jahat kira dua ni lah. Nah, maka syaitan itu kullu mutamarridin mufsidin. Tiap-tiap yang melampaui had atau yang amat jahat, yang merosakkan. Sama ada ia ni klik pada yang melampaui atau yang amat jahat tu, sama ada ia jin. Kita tak ada terjemah jin ni, terjemah hantu. Tapi kita ambil Arab jadi Melayu, jin. Kalimah jin makna selindung daripada mata manusia, tersembunyi daripada mata manusia. Lepas tu hantu. Ya dah tu jin hantu lah. Kita panggil hantu. Atau manusia. Orang manusia. Jadi mana kata manusia apabila terlalu amat jahat boleh panggil syaitan. Bukan hanya syaitan tu jin je. Manusia pun panggil syaitan juga. Sebab tu dibayangkan di belakang ayat dia katakan min syarril waswasil khannas. Allah Ta'ala kata, siapa al-waswasil khannas? Pengacau yang mengundur-undur itu siapa? Minal jinnati. Daripada jin, hantu. Wannas, dan manusia. Hantu kata manusia. Jin dan manusia. Pengacau tu dua, jin dan manusia. Lepas tu sambung lagi. Berkata Al-Hasan Al-Basri, daripada orang tabi'in, min kibarit tabi'in, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia kata adapun syaitan jin, Hasan Basri kata adapun syaitan jin, maka membisik-bisik ia pada dada manusia jua. Tengok, tuan kita tak nampak lihat tu, tak nampak tu, tapi dia hanya membisik-bisik dalam diri. Terasa bisikan di kita tu begian dia. Kalau kita tak kenal, kita kata kita yang punya rasanya lah. Tapi bisikan dari mana? Daripada jin. Tapi kita tak nampak dia, sekadar membisik-bisik je. Dan ada pun syaitan manusia, maka datang ia dengan nyata. Syaitan manusia dia datang dengan nyata. Dia nak bisik jauh tak boleh. Mereka melalui alat tadi. Kalau zaman dulu, dia mari nak bertemu di mana? Bertemu bisik-bisik. Takut dengar ke orang lain, bisik-bisik. Tapi badan sama badan masih dekat. Tapi zaman sekarang, oleh kerana ada alat canggih, jauh pun boleh bisik. Jauh pun boleh bisik. Sebab tu, halo, kamu di mana sekarang? Di rumah. Duduk sama siapa tu? Aku duduk seorang. Duduk di mana? Dalam bilik. Boleh? Boleh. Bawa saya. Tu panggil. Badan jauh. Tapi bisikkan boleh. Tu dengan manusia. Adapun jin, kita tak nampak dia. Nampak itulah Hasan Basri kata, adapun syaitan jin, maka membisik-bisik ia pada dada manusia jua. Yang ini dengan tidak datangnya nyata. Dan adapun syaitan manusia, maka datang ia dengan nyata. Dan diriwayat daripada Abi Zarrin Al-Ghifari
radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, Abu Zar dia panggil. Abi Zar Al-Ghifari berkata, ia Abi Zar bagi seorang lelaki. Dia kata, adakah telah minta berlindung engkau dengan Allah Ta'ala dari segala syaitan manusia? Dia duduk bercakap dengan kawan, dia tanya, adakah engkau telah berlindung? Dengan berkata, a'udzubillahi min syayatinil ins, engkau telah berlindung kah daripada segala syaitan manusia? Kamarnya balik yang kena menanya itu ajib. Lalu maka tanya ia seorang lelaki, tanya kepada Abu Zar, tanya adakah daripada manusia itu segala syaitan? Setahu aku syaitan tu jinnya, jadi manusia ni syaitan juga. Tu dia tanya balik. Kita pun musyrik juga sekali ke dah. Dengan sabar kata syaitan pun kata pada saya syaitan. Sebab apa? Segera faham syaitan ni jinnya. Manakala Abu Zar kata, adakah engkau telah minta berlindung dengan Allah daripada segala syaitan manusia? Dia berasa ajib. Dia tanya balik, adakah daripada manusia itu syaitan? Dia tanya, adakah daripada manusia itu segala syaitan? Jawab ia Abu Zar Al-Ghifari jawab, na'am, ya. Syaitan bukan jin saja, manusia apa syaitan? Dia jawab gitu. Sebab apa? Ya ambil dalil. Seolah tanya, di mana dalil menunjuk kata syaitan tu panggil jin, manusia dikatakan syaitan juga? Dia baca ayat. Kerana firman-Nya Ta'ala. Ni Abu Zar baca ayat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn. Dia baca ayat. Nak buat dalil membuktikan syaitan bukan manusia, bukan jin saja. Dia baca ayat dalam suratul An'am ayat 112, artinya wa kadzalika, dan seperti itulah. Tafsir kadzalika, zalika isi isyarat, klik mana? Klik pada ayat sebelum. Dan seperti itulah, yakni seperti menjadi oleh kami akan kufar Quraisy Mekah itu menjadi akan segala seteru bagi engkau wahai Muhammad. Ini nak hibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi satu kesusahan hatinya, amat-amat susah hati sekali, duka citanya, kerana sepatutnya Arab Quraisy ni kaum dia. Bahkan Quraisy yang duduk dalam Mekah ni talian daripada Fihrin, kan? Wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Mana anak cucu Fihrin? Nama gelaran Quraisy, anak cucu dia tu semua anak cucu Quraisy. Bila anak cucu Quraisy dinisbah dengan Al-Quraisy. Bila ramai dia panggil Al-Quraisyiyah. Mana puak Arab duduk di Mekah tak ada orang lain, Quraisy semua. Maka Arab Quraisy ni lebih tak mengenah ke orang lain pasal dia lebih. Bila dia dilatih Nabi SAW Rasul, sepatutnya Quraisy dulu menerima, sepatut keluarga dulu terima. Tapi tak keluargalah awal-awal menentang. Ini susah hati. Kita mengaji agama, bila kita nak menyebar agama, susah ditentang oleh bapa saudaranya, ditentang oleh abangnya, ditentang oleh ibunya. Allah, tak susah hati? Susahlah. Ditentang oleh pak ciknya, pak ngahnya. Tu tanya bagi dak. Susah hati. Tengok Nabi SAW bila dia dilatih di Rasul, bila dia menyampai, bapa penakan, bapa saudara dia tak pula juga. Tengok tu. Lepas tu sepupu dia tengok tu, musuhnya dia anak Abi Talib. Tengok tu Aqil. Dia akhir-akhir ni baru beriman. Tengok. Abu Bakar dan anaknya Abdul Rahman. Siapa sanggup? Dalam perang Badar tu berlaku. Dia. Ayat kata yang menjadi musuh tak ada orang lain, keluarga. Sama tara nak kenal, nak dapat makrifat. Kata Muhammad Rasulullah sungguh. Siapa berperang dulu kata. Kena takar macam Abah baru Zuhair iman, kena takar. Sepupu Aqil bin Abi Talib dah kena tawan. Tengok tu kan. Dan ayat kata
Begitulah Muhammad, Allah Ta'ala hiburkan hatinya. Wa kadzalika, seolah-olah hai Muhammad, bagaimana kami menjadikan Quraisy Mekah ni musuhmu, seterumu, seolah-olah tak jadi kepelekan lah, tak ada ajib lah. Sebab apa? Biasanya kami menjadi manusia tu musuh bagi setiap Nabi. Allah Ta'ala hibur. Wa kadzalika, dan seperti itulah, yakni seperti menjadi oleh kami Allah akan kufar Quraisy Mekah, keluargamu, kaummu tu Muhammad, akan segala seteru, segala musuh bagi engkau wahai Muhammad. Seperti itulah ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Seperti itulah telah menjadi oleh kami Allah bagi tiap-tiap orang, semua orang yang jadi nabi yang sebelum pada engkau Muhammad, kami menjadi akan seteru. Jadi seolah-olah terhibur hati. Hibur mana? Jadi apabila ayat ini dia menyatakan bukanmu saja jadi permusuhan tu, saudaramu, kaummu, bahkan Nabi dulu padamu pun semua ada musuh. Jadi orang panggil terhibur, orang panggil. Ini ayat tasliyah orang panggil. Menghiburkan hati Nabi SAW dan nak mempersabarkan. Seperti kita, bila kita kena bala, kita kena ada kesusahan, tapi kalau bukan kita je yang kena, yang lain pun kena juga, tak berasa sembuh sikit hatinya, tak kegelisahan sangat, tak gelisah sangat. Kalau ingat tak kita je yang kena, yang lain semua senang linang, aman damai, ya kita je susah, Allah sakit lagi, susah hati lagi, kerana tengok orang lain semua aman. Tapi apabila yang tu kena, yang ni kena, sama kena, tak ada apa. Nah, itulah Muhammad, muntasa susahlah. Kalau mu ditentang oleh kaummu jadi musuhmu, salah, jangan susah. Sebab setiap nabi kami jadikan musuh. Itu dia ayat ni. Itu makna wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Seperti itulah telah kami menjadi oleh kami bagi setiap-tiap orang yang jadi nabi itu, kami menjadikan aduwan, atau maf'ul ja'alna, kami menjadikan seteru, kami menjadikan musuh. Siapa dia musuh dia? Syayatinal insi wal jin. Ini tempat syahid kita nak di sini. Mana segala seteru? Iaitulah segala syaitan manusia dan jin. Itu ya Abu Zar kata tadi tu. Kamu pagi ni dah minta berlindung dengan Allah, minta berlindung dari apa? Dari segala syaitan manusia. Adakah syaitan manusia? Ya, dia kata ada. Dalil Allah berfirman. Itu ayat. Maka kita pun nyata. Kata syaitan ini bukan disifatkan, dikata kepada jin saja, bukan. Manusia pun syaitan juga Allah sebut syayatinal insi wal jin. Dan Allah Ta'ala mendulukan sebut syaitan manusia. Tu ada isyarat dalam tarkib panggil. Dalam tarkib ibarat, dalam susunan kata-kata disebut syayatinal insi dulu, baru wal jin. Tu isyarat tu. Isyarat mana? Syaitan manusia lebih besar pada jin lagi. Tengok sebut syayatinal insi baru wal jin ni. Masya Allah. Itu balarahnya. Intaha al-Qurtubi. Tuhan akal daripada tafsir Qurtubi sampai di sini. Kemudian sambung lagi, dan berkata Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar, kalau dulunya dia sebelum pada jadi ulama terbesar, dulu dia terkenal dengan sikir, pemabuk. Tengok seorang ulama ni dia, begitulah kadang-kadangnya nak jadikan seorang yang baik ni melalui macam-macam. Tapi akhir Allah bermimpi kepada dia dengan ringkas cerita. Sebab daripada itulah, kerana anak dia mati kecil, anak dia kesayangan tu mati kecil, akhir dia bermimpi dia dihalau oleh api. Maka dia lari berjumpa dengan seorang tua, dia minta pertolongan. Tua kata tak. Dia kata tak boleh, aku seorang tua, tak kuasa nak menolongkan api yang besar. Mulai ke sana, dia pun lari lagi, temu satu tempat. Maka dia lompat kepada api itu, temu segala kanak-kanak kecil dia ada. Bila pergi lagi, seorang budak kecil mari taparkan api tadi, maka selamat dia. Duduk atas riba dia, tengok-tengok anak dia yang mati kecil.
Lalu dia tanya, apa ibarat? Inilah ibarat amalan kerjaan dosa ayah macam api besar tadi. Duk hamba ayah. Itulah dosa ayah. Besarnya. Adapun bertemu dengan orang tua tu ibarat amal kebaikan ayah. Ibarat orang tua tu je. Tak kuasa nak menghalangkan api yang besar. Mana amalan kebaikan ayah tak kuasa nak menghalangkan azab besar. Tapi dia tengok anak dia mati kecil, hak ni boleh menghalang. Ni kata anak mati kecil bila cukup syarat ada sabar, redha dengan qada, boleh menolong bapaknya di akhirat nanti. Terkejut, sedar dia. Bersedar dia fikir itulah dia bertaubat daripada mabuk. Maka akhir jadi ulama besar. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Sebab tu kita jangan berputus asa. Sekalipun kita bersalah, kita banyak salah dengan Allah, jangan kita berputus asa. Banyak salah apabila Allah ampun, habis. Diberi pula ilmu secara laduni, cara apa, maka siapa jadi ulama. Kata dia Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, inna syaitanal insi ashaddu alayya min syaitanil jinni. Tengok. Wa zalika anni idza ta'awwaztu billah zahaba syaitanul jinni wa syaitanul insi yaji'uni fayajurruni ilal ma'asi. Dia cerita. Artinya bahawa syaitan manusia itu yang lebih susah atas aku daripada syaitan jin lagi. Kerana nak apa dia? Nak pilih pada segi kesusahan, payah kita nak nak lari daripada syaitan. Syaitan manusia lebih susah atas aku, kata dia. Apa sebab yang dia kata begitu? Wazalika, dan yang demikian kata keadaan syaitan manusia itu lebih susah daripada syaitan jin. Yang demikian itu bahawa aku apabila berlindung aku dengan Allah, pergi oleh syaitan jin, yakni daripada aku. Tengok syaitan berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Tengok kalau kita litas barang yang kita banyakkan ta'awud, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab dalam Islam mengajarkan kita kan, apabila ada bisikan mari dia suka kata auzubillahi minasyaitonirrajim, sambil di samping itu beludah pihak kiri. Walau kita tak nampak, berasaan bisikan mai dari auzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang. Kadang mai pula auzubillahi minasyaitonirrajim. Sarah ajar surat bidah. Ni musuh dengan seteru yang tak nampak. Maka Malik bin Dinar kata syaitan jin dah kita tak nampak satu dah, tapi dia bisikkan siapa, bila bisikkan siapa kita minta berlindung dengan Allah, dia jauh daripada aku. Kata khannas dia hundu. Tapi dia kata dan bermula syaitan manusia, datang ia akan aku. Wa syaitanul insi yaji'uni, datang ia akan aku, fayajurruni, maka menarik dan mengajak ia akan aku, mengajak ilal ma'asi, kepada segala maksiat, yakni jalan derhaka kepada Allah. Tengok manusia mari tak mau pergi, mari mata tengok tu, nya gaya, nya orang petani panggilnya dongeng, nya ulang ulik golek ke panggil, akhir-akhir tak siapa hati, turun ikut saja. Mari tak payahlah, menuju pergi motor aku, minyak motor pun aku, mau juga pergi kita pun segala makanan semua aku, minuman semua kamu, hanya pergi je kita pun pergi. Ada pun syaitan mak jin tak nampak, berasa capak dia, auzubillahi minasyaitan, nyak right, mari pula auzubillah right. Bila manusia itulah ginilah begitulah, kira-kira tak hati turun. Itu Malik bin Dinar kata. Tu kata syaitan manusia lebih susah atasku daripada syaitan jin. Kerana syaitan jin sekadar membisik-bisik, bila kita minta berlindung dengan Allah dia undur. Ada pun syaitan manusia datang mari, mengajak, menarik, pegang tangan. Tu dia dah. Itulah nampak dia kata tu.
Itulah kata-kata orang salaf radhiyallahu taala anhum menjadikan ajaran kepada kita yang kemudian. Maka yang ni ambil mana intaha Hasyiah Al-Jamal. Ini kutipan daripada Hasyiah Al-Jamal di atas tafsir Al-Jalalain. Wallahu alam. Kembali balik kepada syarahan kita di atas. Kemudian intaha Syarqawi. Berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala pada Minhajul Abidin. Makruf kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali. Dia kata begini, maka ketahui olehmu bahawa rezeki itu 4 bahagian. Tengok. Ya, setelah dia perhati daripada Quran, maka dia buat perbezaan. Rizki itu, perkataan rizki itu terbahagi kepada 4 bahagian. Mana? Yang pertama dipanggil rizki madmun. Rizki madmun. Kita langkah ambil nama-nama dia dulu. Yang kedua rizki maksum. Yang ketiga rizki mamluk. Yang keempat rezeki mau'ud. Tengok. Lepas tu kita undur kembali. Apa makna rezeki madmun? Artinya yang dijaminkan. Kita lalu dah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tu rezeki apa tu? Tu rezeki madmun. Yang dijaminkan. Dan yang kedua rezeki maksum. Apa maksum? Arti yang dibahagikan. Allah telah bahagi, telah buat peruntukan dah. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Seperti kita selaku bapa mempunyai harta sebelum pada meninggal ataupun sebelum pada mati, kadang-kadang setengah-setengah orang tua tu dia bahagi dulu pada mati lagi. Kan? Anak dia punya lima orang anak, dia bagi rumah itu kepada kamu, kepadamu wahai Abdullah, aku beri kepadamu Abdullah. Saya terimalah. Rumah yang situ aku beri kepada kamu wahai Saleh. Mana dia bagi sebelum pada dia mati lagi, maka ia panggil itu maksum. Adapun apabila mati baru dibahagi, itu panggil pesaka. Ini dibahagi sebelum. Mana sudah bagi selesai dah kita. Kita punya harta tapi kita selesai belum pada kita mati, kita selesai beri kepada anak itu sudah jadi apa yang maksum pada anak-anak, sudah siap. Cuma kita minta sebelum pada ayah mati meninggal tu, naklah manfaat buat sementara meninggal, apabila meninggal ambillah pada kamu. Kita selesaikan selalu. Inilah makna rezeki di sisi Allah Taala sudah diselesaikan. Sebab tu kita janganlah dalam memikir tadbir siapa menyusahkan hati, sedangkan perkara sudah diselesaikan. Kayak anak tadi bila dapat selesai selalu tak seronok lah. Kita dah ada rumah, ayah beri rumah itu untuk saya, rumah ini untuk abang saya, ini untuk adik saya. Jadi sudah dibahagikan, kita bertenanglah. Ni begitulah bila kita yakin bahawa rezeki semua sudah dibahagi oleh Allah, tak payahlah. Tak payah kita tanya-tanya apa, tak ada tanya lah, sudah selesai dah. Tapi dah keyakinan kita terendah, itu tertanya-tanya siapa nak jawab pun tak boleh tu. Kita tanya, kita tak boleh nak jawab. Bila kita yakin macam ni, di sisi Allah. Rezeki di sisi Allah sudah selesai. Panggil rezeki maksum. Nanti tengok huraian di belakang. Dan yang ketiga dipanggil rezeki mamluk, arti yang dimilikkan ataupun yang dipunya. Dan yang keempat rezeki mau'ud, artinya yang dijanjikan. Allah janji siapa tawakal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa man wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu dia. Dengan sampai kata apa dia, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sampai kata pula wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia janji nak beri siapa kita tak sengka-sengka nak dapat tapi dapat. Itu rezeki mau'ud. Maka tak lepas pada itulah rezeki, tak sunyi pada itu. Imam Ghazali membahagikan nama rezeki itu. Selepas tu dia hurai.
maka rezeki madmun dia panggil maka fasihah. Tak kena sebut secara ijma', selepas tu nak sebut secara huraian. Maka tempat lagu ni dia panggil maka fasihah. Supaya Quran kata yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tu dia sebut cara ijma'. Sebut ulama yang Muhammad hari akhirat nanti hari akan berlaku jadi putih muka dan akan jadi hitam muka-muka. Salah tanya-tanya, siapa muka putih? Siapa muka hitam? Maka dia tafsir. Fa ammal fa dia panggil nak tafsir ke sebut ijma' tadi. Dia panggil fa fasihah. Ini sebab tu dia bagi dulu. Rezeki ada 4 bahagian. Sebut 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap satu soalan kita tanya. Apa huraiannya? Maka. Ni. Dia panggil maka tafsil. Maka tafsil. Nak hurai. Soalan kedua. Apabila engkau nak tahu satu persatu. Iza arabta ma'rifata kulli wahidin minha tafsilan. Fa. Itu kaedah uslub ibarat dia panggil. Maka rezeki madmun itu ialah riza. Apa pula riza? Artinya makanan mengenyang. Itu panggil rezeki madmun. Makanan mengenyang. Dan barang yang dengan dialah kuat badan. Apa tengok bayi masih dalam perut dia ada rizak dia. Kan? Bila mengandung jatuh nutfah dalam rahim, maka di stopkan darah kotor tak keluar. Himpun semasa 4 bulan. Apabila masuk 4 bulan, menekat pada 4 bulan lebih, kata setengah 4 bulan 10 hari, Allah menjadikan roh padanya. Panggil tiup roh padanya. Bila ia tu ditiupkan roh, bayi tadi bergerak-gerak, maka hidup dah. Bila ia hidup, ada rizak dia. Rizak dia tak apa? Darah tadi. Sebab ia beri pun 4 bulan lebih pada tu, jadikan rizak makanan melalui tali pusat tu. Dia bertanya doktor. Tengok Allah Ta'ala buat bijaknya ada rizak. Bijak daripada dalam perut lagi ada rizak dah dia. Sebab itulah ulama ni kira bab haid bab apa itu, sekurang-kurang nifah 1 lahzah, sebanyak-banyak nifah 60 hari 60 malam. Sebab darah nifah tu darah haid yang beri pun dalam masa 4 bulan. Sebanyak-banyak haid 15. Bila 4 bulan 4 kali 15 tak akan jadi 60. Sebanyak-banyak nifah 60. Tapi ghalib, kerana ghalib haid 6 atau 7, maka ghalib nifah 40 hari 40 malam. Tengok tu. Kerana mai daripada situ. Maka kita sambung ke sini nak menyatakan bahawa setara bayi dalam perut ada rizak dia. Allah Ta'ala jadi rizak dia. Apabila lahir pulih ada pula rizak dia. Laban Allah Ta'ala sediakan. Tengok, walaupun dia tak pandai usaha apa pun, ada laban untuk dia Allah Ta'ala jadi susu. Kan? Hanya siapa kita usaha lagi luar, walau Allah Ta'ala mesti dah mencukupi. Susu dah ada, dah mencukupi. Tapi bagi kita sama lagi yang lain. Masuk lagi itu ini. Kalau zaman dulu ambil nasi leceh suap. Sebenarnya dia cukup yang tu dah. Nak ayat kata Allah bersedia siap-siap dah. Rezeki madmun. Tengok tu. Sebab tu kalau kita tak yakin dia tanya nak makan apa. Tengok. Walhas sudah siap. Masa kecil bayi macam ni, bila kita dewasa macam ni. Orang cacat cedera ada rezeki dia, ada orang tolong bantu dia, ada orang kesian belas kepada dia. Walaupun beberapa ramai orang tak kesian, ada pula Allah Ta'ala campak hati seorang rasa kesian ke dia. Tak boleh. Hanya siapa sanggup dia ambil membela dan mendidik. Kesian ke dia. Ini Allah Ta'ala campak. Rezeki melalui orang itu sebenarnya rezeki dia. Begitu bila kita dapat anak, rezeki melalui ke kita walah dia. Nampak kita yang nafkah tapi sebenarnya dia. Melalui ke dia. Sebelum kita dapat anak tak ada lah tu. Bila kita dapat anak, rezeki dia ada, tapi melalui ke kita. Itulah panggil rezeki madmun, iaitu rizak, makanan yang mengenyang, barang yang dengan dia kuat badan. Dan ada pun rezeki maksum yang dibahagi, maka iaitu barang rezeki yang telah bahagi akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bagi segala hambanya, dan telah tulis ia akannya pada Lauh Mahfuz
daripada makanan yang makan akannya oleh tiap-tiap seorang, dan minuman yang minum ia tiap-tiap seorang akannya, dan pakaian yang pakai ia akannya dengan qadar yang ditetapnya, yakni pada banyak dan sedikitnya. Tengok kata siaplah qadar. Nampak tu dia kata arih nafsaka minat tadbir. Hanya tadbir kita menjadi kebaikan. Kita ada tadbir amalan. Berfikir amalan kebaikan. Tapi jangan sampai pada menyusah-nyusah sampai berlaku kegelisahan bila tak hasil bagaimana kita kehendak. Jangan, kita ingat Allah sudah mengaturkan. Senanglah kita. Dan waktu yang ditentukan. Tengok. Waktu yang ditentukan. Walaupun zuhir kita menentu. Tengok nak sarapan pagi jam berapa? Tanya. Esok lagi, pagi esok lagi tu. Tanya, pagi esok nak sarapan jam berapa? Kita buat penentuan kan? Jam 8 lah. Jam 7.30 lah. Nampak kita lah yang menentunya. Sampai masa sudah jam 7.30, kita pakat makan. Zuhir kita yang menentukan. Sebenarnya ilham daripada Allah nak letakkan di situ, kerana masa ditetap oleh Allah Ta'ala masa itu. Kita pun 7.30 lah. Tapi terkadang mungkin mana? Bawa sampai jam 7.30, tunggu sekejap masuk bilik air. Tak ada. Ida sudah disediakan kerana janji jam 7.30. Tapi bawa sampai jam 7.30, berasa menekan nak buang air besar ke air kecil ke, masuk tanda. Masuk tanda makan pula masa sampai 20 minit. Keluar jam 8 baru boleh. Kata 7.30 itu kita rancang, tapi Allah menentu jam 8 sebenarnya. Kita pun redha dengan qada. Tak yakin macam tu. Tapi kita tak perhati, dia kata kita semacam. Itu yang masalahnya. Kan? Itulah. Tak ada siapa yang malam mai puasa nak buang air, tunggu sekejap nak buang air. Jadi terlewat masa kita menentukan jam 7, jam 7.30. Ia jadi jam 8 baru boleh makan. Yang ni pun tunggu nanti nak makan bersama-sama. Jadi 8 juga dia pun. Pas sila nanti dulu nanti dia. Nanti lama dah dulu. Nanti dulu yang ni kata. Tunggu. Akhir sama jam 8 semua. Kadang-kadang yang lorak. Saya pergi dulu. Nanti dulu. Tak boleh janji. Dengar. Bukan rezeki dia. Duk tunggu. Hawa terlewat masa. Saya kena cabut diri dulu. Kerana janji dengan kawan ni. Jam 8 jumpa sana. Kalau 7.30 boleh. Sahabat, biarlah. Tak apalah. Saya serahkan. Saya tak makan. Pergi makan ke jalan. Berarti ini bukan rezeki dia. Ini semua keyakinan duduk situ. Tapi bila kita tertutup. Tak nampak begitu. Kan? Itulah. Masalah. Ini dah ajar hati jadi sampai ke situ. Bila sampai dia tenanglah. Sebab tu arih nafsaka minat tadbir. Itu dia. Panggil rezeki maksum, barang yang telah bahagikannya oleh Allah, yakni bagi segala hamba-Nya, dan telah tulis ia akannya pada Lauh Mahfuz. Hak tulis cara qada mubram dah. Dia tak boleh ubah dah tu. Daripada makanan yang makan akannya oleh tiap-tiap seorang, dan minuman yang minum ia tiap-tiap seorang akannya minuman, dan pakaian yang pakai ia akannya. Sebab bila kita bercara ke rezeki, ada setengah memberi takrif, rezeki itu ma yuntafa'u bih. Barang yang diambil guna panggil rezeki. Kalau tak diambil guna, dia tak panggil rezeki, panggil rezeki mamluk. Masalah, orang hadiah kain baju kepada kita beberapa pasang. Banyaknya sampai kita tak pakai. Tak sempat nak pakai banyak. Pakai hanya 2-3 helai yang pakai. Itu rezeki. Itu rezeki hadiah dia apa diguna. Adapun yang lagi dak simpan je. Itu panggil rezeki mamluk. Semua tu dalam milik kepunyaan kita. Tapi kita tak pernah ambil manfaat. Baju ini tak pernah kita pakai. Maka panggil itu rezeki mamluk je. Rezeki dengan mana yang diguna, itu bukan dia rezeki. Habis kita nak faham makna rezeki tu pula dah. Tengok pakaiannya dengan qadar yang ditetap, yakni pada banyak dan sedikitnya. Banyak sikit sudah siap. Tengok kita makan berasa kenyang. Kadang-kadang dalam pinggan kita tu. Kita makan tak habis. Mai saya nak berhabis. Beri kat dia je habis. Tengok tu. Dalam pinggan kita.
kita makan. Hanya habis belah. Kadang-kadang kita bubuh banyak. Oh banyak tu, tak payahlah bubuh banyak makan tak habis. Yang tak apa saya sanggup menghabiskan. Makan. Sepakat ni ya. Mai saya nak habis. Rezeki dia. Allah, Masya Allah. Itulah nak menambah keyakinan. Selepas itu kita buat perhatianlah. Nah, kadang-kadang rezeki anak. Ayah tak habis. Mai ayah nak habis. Tengok tu. Itulah makna kata yang telah ditetapkan, yakni pada banyak dia sedikitnya, dan waktu ia ditentukan. Masa contoh tadi, tiada lebih dan tiada kurang. Tengok, tiada lebih tiada kurang, yakni daripada barang tersebut. Barangnya masa yang ditentu, qadar yang ditetap, tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Macam contoh tadi, janji jam 6:30, 7:30, tapi tersebab daripada terlewat tu menjadi jam 8 dan sebagainya. Kan? Itulah. Terdulu tiada terdulu, dia tiada terkemudian daripada barang yang telah ditakdirnya, yakni pada ilmu Allah yang azali. Seperti sabda Nabi SAW, ar-rizqu maqsumum mafrughum minhu, laisa taqwa taqiyyin bizaidihi wala fujuru fajirin binaqisihi. Apa arti? Artinya rezeki itu yang telah dibahagi, yang diselesaikan daripadanya, yakni daripada bahagiannya. Sudah diselesai dah. Sudah selesai dah, diisi Allah Ta'ala, sudah selesai. Rezeki kita ialah yang kita. Sudah diselesai. Tidaklah takwa seorang yang takut akan Allah itu yang menambahkannya, yakni akan rezeki atas barang yang telah dibahaginya. Bukan kata kita ni sifat dengan takwa kita pada Allah Ta'ala menyebabkan takwa rezeki banyak tambah, tidak. Dan juga wala fujuru fajirin binaqisihi, dan tidaklah kejahatan seorang yang jahat itu yang mengkurangkan akannya, yakni mengkurangkan akan rezeki daripada bahagian. Dah. Sebab orang tu dia maksiat banyak, sebab tu kurang rezeki dah. Cuba tengok. Kalau tengok kadang-kadang tengok orang yang dalam neraka lebih banyak rezeki daripada yang taat dah. Tengok di bulan puasa. Kita orang puasa sejak daripada subuh tak makan lah. Tak makan sampai maghrib ni baru kita mulai makan kan. Tapi yang tak puasa makan macam pagi makan tengah. Oi banyak dia rezeki pada kita orang takwa pada Allah Taala. Tak itu? Ayo. Tengok orang kufur dengan Allah Taala makan semacam. Tu mana kata bukanlah ketakwaan seorang tu boleh menambahkan rezeki, bukannya apa dia kejahatan seorang tu mengurangkan rezeki. Tak, rezeki sudah disiapkan. Allah, Masya Allah. Itu dia. Itu panggil rezeki maksum, yang sudah dibahagi oleh Allah. Yang ketiga, dan adapun rezeki mamluk, maka iaitu barang yang milik dan punya. Itulah tu milik bahasa Arab dah kita jadikan Melayu, artinya punya. Barang yang milik dan punya akannya barang rezeki oleh setiap orang. Dan apa dia barang tu? Bayan daripada segala harta dunia. Milik tu pun atas qadar barang yang telah takdir, telah menetap oleh Allah Ta'ala baginya. Bagi setiap orang tu. Takdir, menetap, menentu akan bahawa milik ia seorang akan barang rezeki itu. Tak lebih pada Tuhan menentu juga. Kalau itu bagi orang sifat kaya, kekayaan dia, ini Allah Ta'ala menentu dah milik kepunyaan dia macam mana. Banyak tubik sifat kaya. Orang ini Allah Ta'ala menentukan milik barang dia tu sedikit. Yang arti kelimanya fakir, orang papa. Yang ni orang kaya. Sebab apa panggil kaya? Kerana milik dia tu banyak Allah Ta'ala menentukan. Sebab apa yang ini papa? Milik dia tu sedikit. Semua Allah Ta'ala lah yang pandai bijak dalam mengaturkan. Sebab tu wajib redha dengan qada. Sebab tu lebihnya orang yang fakir sabar. Hingga ada khilaf ulama mana yang afdal, fakir sabir. Orang fakir yang sabar dia redha dengan qada Allah. Kata setengah lebih orang fakir yang sabar
di atas orang yang kaya. Kata setengah, al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang syukur lebih afdal daripada yang fakir sabar. Jadi ala kulli sama-sama ada kelebihan. Lebih yang kaya di segi syukur nikmat Allah. Lebih orang fakir di segi redha dengan qada Allah. Adalah. Sebab tu tiap-tiap ada kelebihan. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia kata mana? Aku tidak hiraukan. Aku punya dua kenderaan. Kenderaan syukur, kenderaan sabar. Seolah-olah dibandingkan macam dua kenderaan, dua buah motor ataupun kereta. Aku ada dua. Sekali aku naik yang satu ni, satu kali lah aku naik yang satu lagi. Maknanya bila aku datang kesusahan, aku naik kenderaan sabar, redha dengan qada. Bila aku datang kemewahan, aku naik kenderaan syukur. Jadi kedua-dua kebajikan semua. Naik kenderaan ni, naik kenderaan. Maka kita tak sunyi pada itu dah. Susah, senang, selalu silih berganti macam malam, siang. Ketika kita susah, redha dengan qada Allah. Sabar, itu kebajikan. Bila kita dalam kemewahan, syukur, kita boleh kebajikan dua-dua. Tapi yang bimbang sekalinya, bila kita senang, joli, zalim, lupa akan Allah. Ini takut. Allah Ta'ala susah, kita tak redha, gelisah. Ini susah. Jadi dua-dua susah. Salah. Itulah bab hati di situ. Itu rezeki mamluk. Dalilnya, dan iaitulah daripada rezeki pemberian Allah Ta'ala. Telah firman-Nya Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Tengok, Allah perintah supaya belanjakan rezeki. Takkah kata rezeki kita tak boleh pada orang lain? Rezeki orang lain tak sampai pada kita. Itu rezeki apa? Rezeki maksum. Rezeki apa tadi? Rezeki maksum. Rezeki apa tadi? Lepas saja pertama tadi. Rezeki ini dah cara rezeki mamluk. Rezeki maksum dan rezeki madmun. Tak terlupa kan, rezeki madmun. Ada pun rezeki mamluk boleh dibagi. Atau disuruh sedekah. Rezeki mana? Rezeki mamluk. Ni. Itulah ayat kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Surah Al-Baqarah 254. Artinya, hai orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang telah percaya dengan enam kepercayaan itu, anfiqu, infak, belanja oleh kamu akan barang, yakni akan rezeki. Setengah tafsir mimma dia panggil min litab'id, akan setengah-setengah barang, bukan semua. Mimma akan barang yang akan rezeki yang telah mempermilik oleh kami akan kamu. Mimma razaqnakum ay malaknakum. Razaqa dengan mana malaka, yang telah mempermilik oleh kami akan kamu, yakni telah menjadi kami akan rezeki itu kepunyaan bagi kamu. Syukurlah. Tengok nah. Kita boleh makanan banyak dalam milik kepunyaan kita, tapi hak melalui hulkum kita sedikit je. Hak yang lagi dalam simpanan, itu dalam kepunyaan. Itu dah kita menafkah, membelanjakan, bersedekah, tolong menolong. Dia panggil tu rezeki mamluk. Itu boleh dibelanjakan dah. Kali itu kita untuk nak menghilangkan musyrik. Sekaligus katakan rezeki hak kita. Tak boleh ke orang lain. Macam mana Allah Ta'ala suruh belanjakan rezeki? Ini jawabnya, ini rezeki mamluk. Hak yang kata tak boleh pada orang lain, rezeki mau'un. Atau rezeki madmun. Rezeki maksum. Satu lagi, dan adapun rezeki mau'un. Yang terakhir, maka iaitulah barang daripada rezeki yang telah janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia barang rezeki
janji akan segala hamba-Nya yang muttaqin. Hak ni hak janji apa kata khas. Salah-salah kata VIP lah hak ni. Nak we pada bukan semua orang hak ni, orang tertentu. Dia panggil rezeki mau'ud, dia panggil. Akan segala hamba yang muttaqin, yakni segala hamba yang takut akannya akan Allah dengan syarat takwa. Hal keadaannya rezeki hak yang dijanji itu yang halal. Dijanji pula daripada ketiadaan penat dan susah lelah ataupun susah payah. Yakni pada mencarinya. Ini panggil rezeki mau'ud. Dalilnya telah firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq ayat 2, 3. Artinya, dan barang siapa takut ia akan Allah, ia panggil syarat takwa. Wa man yattaqillaha, dan barang siapa takut ia akan Allah. Bila apa arti takut? Buatkan apa yang disuruh, meninggal apa yang dilarang. Yang disuruh ada berbentuk zahir, yang disuruh berbentuk batin. Menjauhi yang dilarang berbentuk zahir, dan juga hak dilarang berbentuk batin. Apa hak dilarang? Hasad dengki, riak, takabur, ujub, sum'ah. Itu yang dilarang. Dia boleh tinggal. Orang takwa zahir batin. Allah janji. Janji wa'ad tu janji tu. Bila yang dijanji mari sema apa? Mau'ud. Mau'ud yang dijanji. Sebab dia takwa pada Allah, ada satu janji dari Allah. Barang siapa takut ia akan Allah, dia janji yaj'al lahu makhraja. Jawab bagaimana? Nascaya menjadi ia Allah Ta'ala lahu baginya, bagi barang siapa yang takut itu, Allah janji kata makhrajan, akan jalan keluar. Apa jalan keluar? Jalan keluar daripada segala kesusahan. Orang takut akan Allah, Allah janji orang tu lepas daripada segala kesusahan. Sama ada kesusahan tu pada dunia dan akhirat. Satu, tepat nak jadi syahid kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Wa yarzuqhu, jazam kana atas pada yaj'al, jadi jawab man syartiyah. Dan beri ia Allah, wa yarzuqhu, dan beri ia Allah Ta'ala akan rezekinya, beri min haitsu la yahtasibu, dari sekira-kira tiada sengka ia barang siapa itu. Tak sengka, tak sengka sibuk kata nak dapat, tak sengka. Dan tiada terlintas ia pada hatinya, tak terlintas pada hati, tapi dapat. Ini janji daripada Allah. Hak VIP lah panggil dah. Bukan semua orang boleh dah tempat tu. Itu panggil rezeki mau'ud namanya. Itulah. Dan Allah janji lagi, wa man yattaqil